Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat dan yang penting you all stay at home. Hari ini saya ada perkongsian menarik untuk anda semua di mana sebentar lagi saya akan berzoom dengan Profesor Dr. Nur Faizal yang merupakan neurosurgeon di UMSC dan beliau juga merupakan doktor neuro saya yang menjalankan pembedahan trigeminal neuralgia kepada saya dalam lebih kurang sebulan yang lepas. Right. Apa yang sebenarnya kita nak bincangkan hari ini? So, saya tanya je apa-apa soalan, saya akan cuba jawab dan saya ada satu video yang saya dah edit, saya nak tunjukkan nanti. Dan saya akan hantar video tu supaya boleh upload dengan kualiti yang lebih baik dan ni saya akan cuba record separate audio untuk saya sendiri. Kalau okey nanti anak pandailah gunakan as a different source lah. Alright. Okay. Cuma akan ada noise sikit sebab anak-anak saya semua ada kat rumah. Okay, so jom kita start. Okay, doktor, first of all saya ucapkan terima kasih sebab saya pun tak sangka doktor setuju. Sebabnya hari tu idea tu saya saja nak acah-acah kan, kalau doktor setuju okey lah, kalau tak setuju pun tak apa. And then saya ingatkan dah just nak buat sepatah dua kata, tapi bila doktor kata nak buat Zoom, lagi bagus lah. Okay, actually sebenarnya saya masih lagi rasa sakit. So bila saya bercakap pun dia sakit sampai ke sinilah. Okay. So mungkinlah doktor boleh share dengan orang di luar sana sebenarnya apa itu trigeminal neuralgia. Okay. Trigeminal neuralgia ni adalah satu masalah di mana patient akan mengalami keadaan sakit di bahagian muka sebelah ataupun kebiasaannya sebelah lah. So bahagian muka ni kita bahagikan kepada 3 bahagian, di bahagian mata atas, di geraham atas dan geraham bawah. So ada 3 saraf yang macam ni. So ophthalmic bahagian mata, di maxillary ni, maxillary branch dan mandibular branch. So saraf ni adalah saraf yang nombor 5 daripada di cranial nerve, di saraf yang supply bahagian muka dan otak kita lah. So contohnya mata, saraf nombor 2. Pergerakan biji mata atas, bawah, kiri, kanan, tu ada 3, 4 dan 6. So 5 adalah saraf yang supply deria rasa di muka. Sini kalau kita rasa, ni saraf nombor 5. Saraf nombor 7 adalah saraf yang buat kita senyum. Pejam mata, buat muka marah, tu saraf nombor 7. Dia adalah pergerakan. Jadinya bila saraf tu terganggu, dia akan menyebabkan sama ada sakit. Kalau nombor 5 ni sakit, dia macam kena toreh, sakit sangat dan attack dia makan mengambil masa lah dari segi kadang-kadang beberapa minit ataupun berterusan. Dalam satu hari tu mungkin dia akan rasa sakit lebih daripada 3 kali, 4 kali dan kadang-kadang anda mengganggu kehidupan. Jadinya bila daripada cerita kita boleh dengar, kita boleh tahu sakit dia sakit muka di sebelah mana. Di sebelah mata depan ataupun di pipi. Ada pesakit saya yang tak boleh nak shave. Sentuh janggut ataupun misai ni sensitif. Ada yang gosok gigi tak boleh sebab sensitif. Jadinya kebanyakan pesakit bila dia yang bahagian mata ni dia akan jumpa doktor bedah. Dia akan pergi jumpa pakar. Tapi di bahagian pipi, di bahagian dagu ni biasa dia akan jumpa doktor gigi dulu. So bila dia jumpa doktor gigi check, sebenarnya gigi awak semua okey, tak ada masalah. Waktu tu lah kita akan kena trigger lah, kata ini adalah masalah saraf lah di muka. Jadi doktor gigi pun perlu aware dengan keadaan ni.
Dan bila kita dah ada cerita yang macam tu, kita dah periksa tak ada masalah di gigi, tak ada masalah di gusi semua, dan biasa saya akan buat scan. Saya akan buat scan, saya tengok apa yang berlaku di dalam otak tu sendiri. Sama ada saraf yang terganggu tu ditekan oleh saluran darah ataupun ditekan oleh ketumbuhan. Jadi kita buat scan ni nak tengok itu je. Dan ada lagi satu atau dua lagi penyebab kenapa dapat trigeminal neuralgia adalah bagi contoh multiple sclerosis, orang panggil dia MS. Jarang jarang kita dengar lah di sini. Tapi ada penyakit tu, MS, dan yang keempat dia punya penyebab ialah boleh jadi dia ada jangkitan kuman di saraf muka tu. Contohnya kita pernah dengar bahasa Melayu panggil kayap ni. Kayap tu dekat bahagian badan semua, tapi kayap ni boleh kena di bahagian muka. Kita panggil dia neuritis, disebabkan oleh jangkitan virus di bahagian muka tu. Jadinya bila kita dah tengok cerita dia, kita buat scan, tengok, oh kalau tak ada saraf yang kalau tak ada saluran darah yang kena pada saraf ataupun tak ada ketumbuhan yang kena pada saraf tu, maksudnya trigeminal neuralgia tu disebabkan oleh masalah perubatan yang lain yang mungkin tak perlu buat operation. Ini daripada cerita, kita dengar cerita, kita periksa, lepas tu kita buat, kita fikirkan apa masalah dia, possible diagnosis, dan kita buat scan. Daripada situ, baru kita buat keputusan sama ada cabang satu perlu buat operation, cabang dua mungkin kena pakai ubat sahaja. Dalam kes Ana ni kita dah buat scan dan kita nampak satu saluran darah yang kena pada saraf muka tu. Jadinya daripada cerita dah betul, daripada scan nampak meyakinkan, dan kita buat operation. Jadinya bila kita buat operation tu, kita boleh nampak, saya nampak saluran darah tu sangat dekat dengan saraf, saluran darah tu sangat dekat pada saraf muka, dan kita pisahkan dia dan letak satu lapisan teflon di situ. Nanti saya akan tunjukkan video, kita boleh tengok apa yang kita buat dan macam mana yang ni. Okay. Video saya ke doktor? Ya, video awak. Saya teruja nak tengok otak saya. Ya, sebab kebiasaannya saya akan record semua operation yang saya buat. Sebahagiannya untuk audit, maksudnya saya sendiri akan belajar sendirilah apa teknik yang saya boleh improve. Dan nombor dua sebagai record, macam Ana ni nak tengok gambar tu, saya boleh bagi, tak ada masalah. Okay, jadinya macam mana kita nak kata pesakit tu berjaya ke tidak kita buat operation ni, ialah pesakit sendiri yang boleh cakap. Sebab sebelum ni dia sakit selalu 5-6 kali attack. Lepas operation berkurangan. Tu maksudnya operation dah berjaya. Mungkin dulu 10 kali, sekarang sekali 2 kali attack okey lah. Ini kita boleh accept dia punya pengurangan dari segi kesakitan tu. Okay. Macam mana lepas operation? Okay. Okay. Dia macam tak tahu, sebab saya rasa hari ni beberapa hari lepas lah, dia punya kesakitan tu dah sama macam sebelum operate. So is it normal atau tidak doktor sebenarnya? Saya risau juga, takut sakit macam dulu kan. Saya yakin operation tu berjaya, cuma kadang-kadang saluran darah tu boleh menyebabkan dia punya denyutan dia tu boleh kena lagi lah. Dan yang itu kita kena, mungkin lepas ni kena makan ubat, sambung pada ubat yang sebelum ni, carbamazepine kan. So dia punya keberjayaan dia lah, success rate untuk operation yang macam ni
daripada cerita, daripada MRI ada dia punya saluran darah yang kena situ, dia punya success rate is about 80 to 90%. Jadinya saya yakinlah dengan apa Ana punya keadaan sekarang ni. Dah berapa lama? Sebulan? 2 bulan lah ya? Sebulan lebih lah, seminggu kot. Sebab So, saya rasa sakit insyaAllah balik tu pada sebab saya kira sebenarnya saya rasa saya start sakit balik tu pada hari ke-29 selepas operation. Jadi mula-mula tu rasa sakit tu mild, maksudnya saya rasa macam ada letrik lah dekat pipi tu. So saya ada bagi tahu doktor kan, okey lah sebab saya rasa saya masih boleh bertahan. Cuma dalam 2-3 hari ni memang saya tak boleh nak sentuh dah muka saya, ambil air sembahyang pun memang rasa nak menangis sebab sakit sangat. Even kalau cakap pun memang rasa. Saya rasa macam dia datang balik ke? Kesakitan tu tak sesakit sebelum operation. Kalau sebelum operation tu pada hari yang nak operate tu memang sakit dia 10 of 10 lah. So macam hari ni mungkin 7 ke 8 lah dia punya rate saya rasa. Okay. So ni ya. Saya pun bit concern, tapi masih mungkin saya rasa terlalu awal untuk kita risaukan. InsyaAllah dia akan berjaya. Kita kena persevere dulu. Mungkin lepas ni kita akan tengok sama ada perlu start ubat balik ataupun tidak. Ya? So macam kan saya cerita juga kat doktor yang saya dah ada buat research jugalah kan sebelum saya decide nak buat operation tu kan. So selain daripada microvascular decompression ni ada beberapa option lain. Okay. Betul. So, dan saya mendapati microvascular decompression ni yang success rate dia higher lah compare to option lain. Is it betul? Betul. Itu adalah satu fakta yang mana operation tu boleh berjaya. Sekejap. Saya ada masalah audio di sini. Saya terdengar suara saya. Kita patah balik tadi soalan balik. Tanya saya balik. Okay, is it betul microvascular decompression merupakan kaedah treatment yang terbaik lah untuk trigeminal ni compare to other option? Betul. Yang terbaik adalah operation microvascular decompression di mana bila ada saluran darah yang dekat di saraf nombor 5 tu. Yang itu baru kita kata okay, the success rate will be higher in this case. Tapi kalau katakan kita buat scan tak nampak saluran darah tapi cerita dia sounds like trigeminal neuralgia, success rate dia bit lower, bukan tak sampailah dalam 90 macam tu, mungkin dalam 60-70% success rate. Jadinya dalam kes yang macam tu saya akan cadangkan kita makan ubat dulu. Dan operation ini kita hanya boleh, bukan kita hanya boleh buat, kita suggest untuk semua pesakit yang berumur kurang daripada 70 tahun. Sebab bila dah umur lebih daripada 70 tu risiko dia tinggi. Jadi kalau macam tu kita boleh advise untuk buat rawatan yang lain, sebagai contoh radiofrequency ablation ataupun injection ke saraf nombor 5 tu. Ni kalau katakan buat scan tak nampak saluran darah tu dan kita rasa okey, ni mungkin pesakit rasa nak ambil satu langkah lah. Kata okey, operation mungkin tak sesuai tapi kita boleh buat satu injection di bahagian muka dan menuju kepada saraf trigeminal yang 3 tu di bahagian belakang mata ni. So kita akan prosedur tu kita buat dalam keadaan sedar ataupun sedation. Saya akan inject di dalam 1 inci daripada bibir sini dan kita akan target masuk ke dalam antara ke arah biji mata yang sama ni lah. So saraf trigeminal ni dia keluar daripada satu lubang di
di tengkorak, nama dia foramen ovale yang kita boleh nampak daripada X-ray. So kita akan cuba target ke sana. Success rate dia dalam, saya rasa dalam lingkungan 70 hingga 80% lah. Sebab kita tak tahu dia punya penyebab dia, dan apa yang kita boleh buat adalah symptomatic treatment. Dia macam orang kata kalau sakit kita patch jelah, bukan menghilangkan dia punya penyebab dia. Okay. Macam tadi dalam microvascular decompression tu, dalam pembedahan tu doktor akan letak satu teflon kan? Teflon untuk memisahkan antara blood vessel dengan nerve. So teflon tu memang dia akan stay kat situ ataupun dia ada jangka hayat dia? Dia akan stay kat situ sepanjang hayat. Okay. Tak payah buang. So, operation tu kita masukkan, pisahkan saluran darah dengan saraf dan dia akan stay kat situ. Ada operation yang berjaya, ada operation yang tak berjaya, mungkin dalam 50% macam tu. So kita tak boleh nak jangkakan lah mana yang akan berjaya. Tetapi bagi saya lah, bila saya tengok ada scan, ada saluran darah yang tekan pada saraf tu, insyaAllah dia akan, kita boleh rawat. Okay, nak tengok scan lah. Nak tengok operation. Nak tengok operation. Tapi saya satu soalan lagi. Okey. Berapa, sebabnya macam bila saya cerita kat orang tentang ya penyakit ni, orang macam tak pernah dengar semua kan. So kat Malaysia ni berapa banyak kes yang doktor sendiri pernah jumpa lah untuk trigeminurgia? Dia adalah satu penyakit yang biasa kita jumpa. Kebiasaannya pesakit kita boleh rawat dengan ubat. Ubat makan lah, carbamazepine yang macam mana dah makan sebelum ni. Dia adalah untuk menstabilkan saraf. Tetapi ada setengah pesakit yang mungkin sensitif kepada ubat tu, ataupun dia kata dia rasa mengantuk, dia tak boleh nak buat kerja, jadinya dia perlukan operation. Tetapi ada lingkungan yang pesakit yang tak perlu buat operation pun sebab dia makan ubat, dia sakit dah hilang. Jadinya kita hanya suggest buat operation ni kalau sakit tu mengganggu kehidupan. Tak boleh bekerja, nak makan tak boleh, nak kunyah tak boleh nak shave tak boleh, nak ni, barulah operation tu diperlukan. Kalau tak, mungkin tak payah buat operation, tak apa. Sebab saya pernah tengok patient yang tak perlu buat operation. Okey. Sebabnya saya pun rasa sakit ni dah lama, 2-3 tahun juga macam saya ceritakan doktor kan. So oleh kerana first dia attack tu dekat bahagian gigi, so macam doktor kata tadi lah, so saya ingatkan sakit gigi. So sampailah yang bulan puasa baru-baru ni, bila dia dah attack sampai ke ubun-ubun tu kan, so saya rasa macam benda lain ni kan, macam tu. Dia boleh jadi dia pesakit ada dua masalah yang sama dalam satu masa. Sebab bila kita sakit bahagian mata, di belakang sini, di belakang telinga, itu adalah salah satu tanda-tanda mengalami occipital neuralgia. Ni sakit ni di belakang leher, daripada antara dua tulang, dan dia punya joint dia tu terganggu. So bila dia terganggu, dia menyebabkan radang, dan sakit dia di belakang telinga sampai ke belakang sini, dia sensitif dan kadang-kadang boleh tangkap di mata. Saya pernah rawat sakit sebelum ni. Sebab saya tak pasti, cerita dia macam mata, macam trigeminal neuralgia, tapi sakit lebih di bahagian leher. Jadinya saya buat rawatan dulu. Saya buat rawatan di leher dulu, tengok macam mana keadaan dia. Bila dah habis, leher dah settle down, baru pesakit tu kata, oh doktor, sebenarnya yang muka ni dah start sakit balik. Jadi kita boleh pisahkan. Dia unmasking dia punya the real problem dia. Occipital neuralgia ni salah satu benda yang kebanyakan orang ada lah sekarang ni. Sebab kita tengok TV, main komputer, PDPR, tengok macam ni, dia sakit leher, tu biasa. Dan saya tengok banyak yang kes macam tu dah sekarang. Masa jadinya first visit tu doktor check belakang saya dulu kan? Masa first visit.
Sebab saya nak pastikan mana satu, sebab jarang lah orang yang kata tiba-tiba sakit muka kita terus nak buat operation. Tapi kalau dah lama sakit, dah try makan ubat, carbamazepine dan pesakit, dia kebiasaan ni dia dah baca, dia dah tahu lah, kata ni mungkin trigeminal neuralgia ke doktor, dia akan cakap macam tu kan saya. Ni saya kalau dah check macam tu, saya kata okey, dia dah buat homework dia dah tahu sakit dia macam mana, dan saya rasa kita teruskanlah buat MRI. Tapi kalau mungkin dia sudden onset baru je jadi kan, mungkin sebulan, mungkin 6 bulan, saya akan bagi masa dulu. Kita tengok betul ke cerita dia dan kita buat scan. Okay, so doktor nak share video saya ke? Boleh, jom kita share. Tapi nanti saya akan bagi klip tu nanti supaya boleh upload jadi yang cantik sikit lah. Alright. Okay, so sekarang ni saya akan cari file dulu. Yang ini. Okay, dia dah start. So saya akan share screen. Host disable. Okay, boleh enable untuk saya tak? Macam mana? Saya sebenarnya first time guna Zoom hari ni. Okay. Multiple participant ni kan? Okay. Bukan. Dia ada bukan. Share screen. Allow share screen. Ada tak? Mana? Advanced sharing option ke? Boleh. Boleh? Cuba tengok. Okay dah. Saya akan tunjukkan. Dan yang ni nanti kita tengok. Okay. Boleh nampak warna merah dekat skrin dah sekarang? Okay dah. Okay. So ni saya tunjukkan lah. Ni adalah pemandangan di dalam kepala lah. Ni saraf. Ni saraf nombor 5 yang kita cari tu. Okay. So kita akan mainkan video ni. Gambar bergerak sikit sementara waktu. Okay. Lubang dia kecil je. Dia pisau gunting yang saya guna ni kita panggil micro surgery lah, micro scissors. Okay, stop. Nampak tak di situ, di sini? Okay, Ini adalah saluran darah yang menekan pada saraf ini. Okay. So nanti kita akan tengok macam mana saraf tu loop. Dan tengok instrumen saya. Apa saya buat? Stop. Nampak tak? Okey, saya patah balik sikit. Okey, di sini. Okey, stop. Ini adalah saluran darah yang menekan pada saraf ini. Ini yang kita nak. Yang ini memang, ini yang kita nak pisahkan. So, dia melekat pada saraf yang, permulaan saraf ni. So nanti tengok instrumen saya, tengok pergerakan instrumen saya tu. Apa yang sebenarnya saya buat. Saya pisahkan saluran darah daripada saraf. Macam tu. Ni semua lubang besar 10 sen. Yes. Okay. Tempat saraf tu saya pisah saluran darah. Di sini. Dapat. Tu saya tak teflon tu. Saya ulang balik, ulang tayang. Saya letak antara saluran darah dan saraf. Nampak dia duduk diam-diam situ. Saya letak lagi. Jangan kacau. Saya ada satu frame yang gambar cantik sekarang. Terlepas. Tapi tak apa, kita teruskan. Letak lagi je. Supaya dia terpisah. Jadi teflon tu boleh act as shock absorber. Sebab macam saya ada background electrical. Jadi saya membayangkan bila doktor cerita tu, saya membayangkan dua kabel elektrik lah kan. So bila kabel elektrik kena ada pembalut atau penebat supaya tak berlaku short. Dia bukan short macam tu, dia adalah satu vibration. Bila dia vibrate, dia akan affect dia punya signal dia. It's not a direct
electrical interference Nah, dia vibration macam noise, the 50 Hz noise lah. Right. Sebab kita cakap electricity kan, saya pun ada PhD electrical engineering. So memang macam tu lah. So dia ganggu saraf tu. Dan kita dah cuba pisahkan dan insyaAllah kita boleh saya harap pelan-pelan dia akan berkurangan dan sakit tu akan hilang teruslah. Okay, so maksudnya in my case, sebab saya still rasa sakit, so doktor advise saya sebab celebrate tu saya rasa tak berkesan untuk saya. Saya makan ni macam tak ada apa pun berlaku, sakit sama je. Okay. So apa tu yang fin-fin tu? Ubat yang apa? Tahu nak sebut? Okay. Satu lagi ubat tu, kena makan balik. Okay. Oxcarbamazepine tu, carbamazepine macam tu. Saya akan cadangkan untuk makan balik dulu buat sementara waktu supaya bahagian yang terpisah tu ada fibrosis lah, maksudnya ada tisu akan melekat di teflon tu untuk pisahkan saraf tu. Ya. So buat masa ni saya cadangkan makan ubat tahan sakit dan makan ubat carbamazepine tu balik. Okay. The issue is kan ubat tu hari tu banyak. Lepas tu saya dah pulangkan dekat hospital Selayang. So saya ingatkan saya perlukan untuk ubat tu. So saya pulangkan dekat hospital Selayang. Dia ubat tu is a control medicine. So memang patut kena pulang balik lah. Nanti kena buat follow up. Saya boleh bagi balik prescription tu. Alright. So di pihak saya tak ada apa. Sebab saya rasa saya dah jelas tentang perkara ni. Dan mungkin doktor ada last few words. Okay, saya selalu beritahu kat pesakit-pesakit saya, bila ada masalah sakit ni di muka, hanya tuan badan yang boleh cerita kan? Sebab kita yang di luar ni, contohnya macam suami ataupun mak ayah tu, dia tak faham, dia kata nampak macam tak sakit pun, tapi apa yang sakitnya kan? Jadinya bagi saya jangan terseksa seorang diri lah. Cari jumpa doktor, cari maklumat dan buat rawatan. Dan hanya pesakit dia yang boleh tentukan sama ada sakit itu berkurangan ke tidak. Jadi macam mana kata kalau sakit tu datang balik, saya kata okeylah, kita ikut pada tuan badan tu. Dan jangan suffer sakit ni seorang diri, jangan suffer dalam diam. Ambil tindakan. Sebab bila kita sakit, bila kita rasa tak selesa, kita tak boleh buat ibadat dengan sempurna. Itu bagi saya satu benda yang paling penting. Kita tak boleh nak concentrate. Kita nak buat kerja, sakit, nak sembahyang, sakit, ambil air sembahyang, rasa macam sakit dan kita tak yakin nanti. Jadinya buat sesuatu supaya kita boleh rawat. Sebab at the end of the day, kita nak buat ibadah dengan baik. So bila sakit dah kurang, kita bolehlah concentrate nak buat ibadah tu. Ya. Sir, thank you very much for your time, for your sharing No today. problem. So nanti saya akan cuba call you MSC untuk set another appointment lah. Kalau saya rasa macam tak boleh tahan sangat, saya akan buatlah appointment tu. Okay, boleh. Kita cuba yang macam tu. Okay, nanti hantar email dalam WhatsApp. Saya akan hantar satu kopi video tu yang lebih jelas lagi. Okay. Alright. Okay, doktor. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.